Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 21 Januari 23 bersamaan dengan 28 Jumadal Akhirah 1444, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah At-Tahrim. Tafsir surah At-Tahrim, surah yang ke-66, juzuk yang ke-28. Surah 66, juzuk yang ke-28. Bagi jemaah yang ada kitab Jawi, muka surah 1261. Mari kita baca ayat, kemudian kita undur ke muqaddimah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Undur balik pada muqaddimah, muka surat 1260. Muqaddimah suratul Tahrim dari pimpinan. Surah ini diturunkan di Madinah. Dia panggil suratun madaniyatun, naqal al-ijma' ala zalika ghairu wahidin minal mufassirin. Mana ulama tafsir menukilkan ijma' ulama surah ini madaniyah. Sebab apa? Sebab dia cerita tentang ummahatil mu'minin, zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berkumpul di Madinah. Mengandungi 12 ayat. Tak banyak ayat dia, 12 aja. Surah akhir-akhir ni pendek-pendek. Kalau banyak sikit ayat, ayat dia pendek. Mungkin sebaris 3 ayat, 2 ayat. Dinamakan surah At-Tahrim. Kenapa surah ini nama dia Tahrim? Yakni mengharamkan. Mengharamkan kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ia haramkan dengan bersumpah menyekat dirinya daripada menikmati perkara apa yang telah dihalalkan oleh Allah baginya. Tengok ayat, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Jadi kenapa? Jadi Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak jaga hati isteri dia, maka Nabi bersumpah tak mau buat ataupun tak mau makan perkara yang dihalalkan semata-mata kerana nak jaga hati isteri. Jadi Allah Taala tegur di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang dijauhi oleh baginda ini itu tidak diterangkan dalam Al-Quran apa benda, tetapi ada disebutkan dalam hadis Bukhari. Lihat penjelasan nombor 389. Oh, jauh dah lah.
Nombor 389 awal dulu tu. Nombor kita sekarang ni ribu-ribu dah. Maknanya dalam pimpinan ni rujuk balik ke nombor 389. Tak apa, kita akan sebut nanti insya-Allah dalam tafsir. Intisari kandungannya menerangkan tentang setengah dari isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlanjur merancangkan satu perkara kerana didorong oleh perasaan cemburu kepada madunya yang lain, sehingga menimbulkan satu masalah yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan mereka yang demikian ditegur oleh Allah Taala serta disuruhnya mereka bertaubat. Diarahnya mereka bertaubat. Setelah menerangkan perihal isteri-isteri Nabi dan memberi ingat pada mereka akibat menyalahi perintah Nabi, lalu diperingatkan kepada sekalian umat Islam supaya menyelamatkan diri dan keluarga masing-masing dari bahaya melanggar perintah-perintah Allah, perintah agama, iaitu tiap-tiap seorang wajib mempelajari serta mengajar anak isteri dan keluarganya akan ajaran-ajaran dan adab peraturan Islam supaya ia dan keluarganya terselamat dari kemurkaan Allah dan azabnya. Kemudian mereka diperintahkan supaya bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga mereka diampunkan dan dibersihkan dari kotoran dosa. Setelah itu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjihad menentang orang-orang kafir yang menceroboh serta menyekat penyiaran Islam, dan juga supaya baginda bertindak terhadap orang-orang munafik dengan mengenakan hukuman yang sesuai dengan angkara yang mereka lakukan. Surah ini diakhiri dengan memberikan misal perbandingan bagi orang-orang yang kafir mengenai dua orang perempuan yang telah ditakdirkan menjadi kafir, meskipun tiap-tiap seorang dari keduanya ialah isteri Nabi, yaitu isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut. Serentak dengan itu diberikan misal perbandingan yang lain bagi orang-orang yang beriman mengenai dua orang perempuan yang telah ditakdirkan menjadi orang yang beriman, iaitulah isteri Fir'aun dan Sayyidah Maryam, mak Nabi Isa, meskipun mereka berada dalam masyarakat yang kebanyakannya dari orang kafir. Mana tak kafirnya? Isteri Fir'aun duduk dalam istana Fir'aun, tetapi dia telah dipilih menjadi orang yang beriman. Itulah keajaiban takdir Allah Azza wa Jalla kepada hamba dia. Jangan duk rasa pelik, kuasa Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada susut maqasidus surah dari tafsir Al-Muharrar. Min ahammi maqasidis surah, di antara objektif yang besar dalam surah ini, bayanu ma'alim wa hidayat tata'allaku bil usrah. Allah nyatakan beberapa pedoman, panduan yang berkait dengan keluarga, Adapun poin utama, tajuk-tajuk utama yang dibincangkan dalam surah ini, dalam senarai kita ini ada 5 perkara. Yang pertama, hikayatu, Allah ceritakan tentang apa yang berlaku di antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebahagian isteri dia, Aisyah, Hafsah, wa itabullah ta'ala lah, dan teguran Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan teguran daripada Allah kepada isteri-isterinya yang mulia. Dan Allah mempertahankan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, taujihun nida ilal mu'minin. Allah Ta'ala tujukan seruan pada orang mukmin, dan Allah perintahkan mereka agar menjaga diri dan keluarganya daripada api neraka. Menjaga dirimu
jaga anak cucumu, isteri kamu, anak-anak kamu daripada api neraka. Api neraka ni dahsyat, bukannya main-main. Salisan, yang ketiga, al-amru bit-taubatin nasuh. Allah perintahkan supaya kita bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat. Dan Allah nyatakan kesannya yang baik. Siapa yang bertaubat, Allah SWT hapuskan kesalahannya dan membawanya masuk ke dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami daripada ahli syurga. Rabi'an, yang keempat, al-amru bi jihadil kuffari wal munafiqin. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berperang dengan kafir dan juga dengan orang munafik. Khamisan, yang kelima, khutimatis suratu bi darbi masalaini. Allah Ta'ala tutup surah ini dengan buat dua contoh bandingan. Satu bandingan bagi orang beriman, iaitulah contoh isteri Fir'aun. Walaupun duduk dalam istana Fir'aun, tapi dia beriman. Allah nak tampar muka Fir'aun yang angkuh, yang sombong. Mu ni kerah kepala, tak dengar kata. Daripada awal lagi dia cari Nabi Musa, akhirnya Musa dibela, dijaga dalam istana. Dia bawa orang yang paling dekat dengan dia. Kalau dia Tuhan, dia tahu isteri dia tu beriman. Dia boleh pukul kawan tu, boleh penjara, boleh bunuh, tapi dia tak tahu. Akhir baru tahu. Dan seorang lagi, Maryam ibnatu Imran. Asyah tu isteri Fir'aun. Maryam anak pada Imran, ibu Nabi Isa. Dan dua orang lagi yang menyedihkan kita, iaitulah isteri dua Nabi, isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut, dua-duanya kafir. Kita kata isteri pak lebay, isteri tuan guru, isteri pak kiai, bapa maulana, kalau dia tak belajar, kalau dia tidak ikut, dia juga tidak ada jaminan mereka selamat, kecuali kalau mereka betul-betul mengikut ajaran Allah dan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munasabah surah ini dengan surah sebelumnya. Dalam surah sebelumnya, dalam surah At-Talaq dan surah At-Tahrim, ada tiga perkara, tiga dimensi munasabah. Yang pertama, Allah Ta'ala mulakan dua surah ini, surah At-Talaq dengan surah At-Tahrim, dengan ayat ditujukan kepada Nabi, ya ayyuhan Nabi. Yang pertama, iza talaqtumun nisa, yakni lima tuharrimu ma halallah. Dua-duanya dimula dengan ya ayyuhan Nabi. Apa beza Allah panggil ya ayyuhan Nabi dengan ya ayyuhar Rasul dalam Quran? Tunggu di akhir fawaid, nanti kita akan cerita, insya-Allah. Munasabah yang kedua, ishtirakus surataini. Dua surah ini ada kaitan persamaan. Dua-duanya yang berbincang tentang hukum yang berkait dengan wanita. Berkait dengan wanita. Surah At-Talaq, Allah nyatakan hukum perceraian. Iddah, hak-hak orang yang beriddah, kena bagi nafkah, kena bagi tempat tinggal, husnul muasyarah, elok perhubungan, walaupun tak boleh duduk sekali, tetapi boleh lagi berinteraksi sebagai bekas suami isteri yang masih lagi ada ikatan di hujung-hujung. Maka ada surah ini pula, surah At-Tahrim, Allah Ta'ala nyatakan beberapa sikap sebahagian daripada wanita dari kalangan ummahatil mukminin, isteri Nabi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani mereka dengan baik, dengan lemah lembut dan penuh dengan nasihat dan bimbingan. Maknanya surah ini, dua surah ini banyak berkait dengan wanita. Salisan, yang ketiga, inna surat At-Talaq, surah talak perceraian, iaitulah mengharamkan semula
setelah mendapat penghalalan. Mana bila seorang laki-laki berkahwin dengan perempuan, halal lah dia berduduk bersama. Segala perhubungan yang dihalalkan oleh Allah. Dan bila tak serasi lagi, mereka boleh bercerai. Bila bercerai, haram balik yang dihalalkan tadi. Wa hadhihi surah, dalam surah At-Tahrim, fi tahrimi ma ahallallah, mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala dalam dimensi lain, iaitulah melalui al-ila, melalui sumpah, dan menamakan pertikaian sebahagian daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa dibawa satu surah ini semata-mata nak membesarkan kedudukan isteri Nabi, kemudian surah ini kaitan dengan wanita besar. Allah bandingkan dua kategori manusia, wanita, dua orang yang beriman dan dua orang yang kufur, walaupun duduk di bawah Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tamatlah para jemaah sekalian, orang panggil munasabah di antara dua surah yang berdekatan ini yang cukup menarik untuk kita perhatikan, insya-Allah. Sekarang kita berpindah kepada tafsir ayat. Kita ambil dua ayat saja sesuai dengan masa yang ada, insya-Allah. Ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan dengan bersumpah menyekat dirimu daripada menikmati apa yang telah dihalalkan bagimu? Apa dia cerita sumpah ni? Tengok dalam nota kaki di bawah tu ada cerita sikit. Ayat ini sehingga ayat 5, mana ayat 1 hingga ayat 5 membayangkan kisah yang diterangkan dalam hadis Bukhari. Apa dia dalam hadis Bukhari? Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya singgah di rumah isterinya Sayyidah Zainab binti Jahshin. Zainab ni di rumah dia banyak madu, asal honey banyak. Jadi Nabi bila lalu kot ni, dia berhenti, dia minum madu. Madu ni bagus untuk tenaga, untuk kesihatan. Dan Nabi duduk sebentar lah situ sambil-sambil buah minum. Hal ini membangkitkan perasaan cemburu pada Aisyah. Lalu dia berpakat dengan madu baiknya Hafsah. Jadi Aisyah dengan Hafsah ni, dua-dua ni hak muda sikit berbanding hak lain. Jadi dia konspirasi dua ni. Iaitu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah salah seorang dari keduanya, hendaklah ia berkata kepada Nabi, Rasulullah sallallahu ada minum maghafir. Maghafir ni sejenis benda cair yang manis, tapi bau tak sedap. Sampai kita ni minum makan water je. Rasulullah apa minum maghafir ni? Bau tak elok, bau tak sedap. Setelah baginda ditanya, baginda menjawab, tidak, aku tak minum maghafir, aku minum madu di rumah Zainab. Jadi Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, dia tak boleh bau tak elok mulut dia. Sebab Jibril selalu datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hidung malaikat ni dia tak boleh bau busuk. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tak akan makan benda yang bau busuk. Manakala ada petai zaman ni, Nabi tak makan. Sama juga dengan daun yang apa ni, orang panggil daun apa yang bau kuat ni. Daun sup apa tu, daun bawang, itu tak makan. Sebab dia tak boleh bau, mulut dia tu kena jaga supaya bila Jibril datang tidak ada bau yang tak elok. Jadi Nabi bila kata, oh bau tak molek ni,
Maka Nabi susah hati sebab bimbang takut Jibril datang sedang dalam keadaan mulut dia bau tak elok. Walah tak ada pun. Maka Nabi bersumpah tidak akan minum lagi madu di rumah Zainab. Maka Nabi kata, jangan khabarkan hal ini pada siapa. Jangan bagi tahu pada orang. Aku taubat senyap-senyap, tak mau minum lagi. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Maka turunlah ayat ini, fanazala lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu haramkan madu yang halal itu? Kenapa haramkan? Kerana mulut dua orang ni cakap busuk, tak ada busuk pun. Allahu akbar. Jadi Nabi kata, aku minum asal, bukan minum maghafir. Tak ada kena-mengena. Jadi hadis rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu. Satu kes. Kes yang kedua dalam riwayat lain pula. Riwayat An-Nasa'i wal Hakim wal Baihaqi wal lafzu lin-Nasa'i an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu amatun yata'uha. Nabi kita ni dia ada amah. Amah ni hamba dia panggil Maryah. Kisah Jariyah, Maryah al-Qibtiyah yang dia hadiah oleh Raja Mesir pada dia jadi hamba. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gunakan hamba ni yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Falam tazal bihi Aisyatu wa Hafsatu hatta haramha ala nafsi. Jadi dua orang ni pun duduk attack Maryah ni, tak suka, cemburu. Sehinggalah Nabi kata, tak apa, lepas ni aku tak nak usik lagi Maryah. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Taala turun ayat ni, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan perkara yang dihalalkan oleh Allah? Benda hamba ni dihalalkan, boleh guna. Tuan dia boleh guna bila-bila je, mana boleh bersetubuh dengan dia, boleh wati dia, tidak ada larangan. Kenapa kamu tak mau? Hadis yang kedua ni rawahun Nasa'i tadi, dan telah ditashihkan, sahah isnadahu Ibnu Hajar wa man ba'dahu. Mana hadis itu sahih juga. Habis cerita mana yang betul di antara ni? Cerita minum madu ke cerita tak mau duduk lagi dengan Maryah? Yang mana satu? Maka di sini para ulama telah berbeza pandangan. Kata Ibnu Atiyah, dia kata al-qaulul awal, pendapat yang pertama, annal ayata, ayat ini turun bisababi Maryah, sebab Maryah. Asahu wa awdah, lebih sahih dan lebih jelas. Wa alaihi tafaqqahan nasu fil ayah. Jadi orang faham daripada ayat ini bukan cerita madu, tapi cerita bermadu, cerita Maryah. Wa qala Ibnu Hajar al-Asqalani, dia kata ar-rajihu minal aqwal kulliha, pendapat yang paling baik, yang paling kuat daripada pandangan-pandangan ulama ini, iaitulah kisah Maryah. Li ikhtisasi Aisyah wa Hafsah biha. Dua orang ni tak setuju dengan Maryah ni. Bi khilafil asal, berbeza dengan madu. Fa innahu ijtama'a fi jama'atun minhunna, sebab ramai yang berkumpulnya di rumah Zainab, bukan. Jadi maka Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyokong pandangan yang mengatakan ayat ini sebab turun kerana Maryah. Demikian juga ulama-ulama yang mutaakhir ini, Al-Qasimi juga mengatakan wal alladhi yazhar huwa tarjihu riwayati tahrimil janiyah. Makna sebab nuzul ini kerana Maryah. Ulama mutaakhir, Asy-Syaukani, dia kata apa? Baik, sebelum Syaukani kita pergi pada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata qad yuqalu innahuma waqi'atan. Boleh jadi dua peristiwa ini terjadi. Madu pun jadi, Maryah pun jadi. Wal jam'u mumkin, dan jamak boleh. Jadi jamak boleh. Maka Syaukani kata elok kita jamak bahawa dua-dua kes ini berlaku, turun ayat yang sama, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka
kita kata wallahu a'lam. Panjang-panjang pun benda dah habis dah ceritanya. Itu dia panggil sabab nuzul. Baik, sekarang ni kita masuk kepada ayat. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrim ma ahlallah. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan ke atas dirimu perkara yang Allah halalkan? Multamisan bitahmirihi ridam ba'di azwajik. Semata-mata kerana nak mencari keredaan, senang hati sebahagian isterimu. Benda yang Tuhan halal jangan diharamkan. Jangan peduli sangat kau orang perempuan tu, banyak kerana wanita ni. Jadi wanita ni kalau seorang banyak kerana dah. Kalau ada ramai lagi banyak kerana. Maka ayat ini disebut juga dalam surah Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhallazina amanu Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Surah Al-Maidah 87. Wahai orang beriman, jangan kamu haramkan perkara yang baik yang dihalalkan oleh Allah kepada kamu. Jangan kita mengharamkan benda yang halal. Maka benda tu dah berlaku. Allah kata apa? Wallahu ghafurur rahim. Jadi muharamkan kerana engkau hendak mencari keredaan isteri-isterimu, dalam pada itu Allah ampunkan kesilapanmu itu, dan Allah sememangnya amat pengampun lagi amat mengasihani. Jadi ayat ini tenanglah kita bahawa wallahu ghafurul li dzunubi ibadihi. Allah Taala mengampunkan dosa hamba-hamba dia. Adakah Nabi kita berdosa di sini? Jadi para ulama kata dia panggil maksum. Ada kesilapan terus ditegur. Ada kesilapan terus ditegur. Maka Nabi SAW betulkan balik perjalanan channel yang berlaku kesilapan tadi. Baiklah. Oleh kerana Nabi dah bersumpah tak mau minum madu, kerana dituduh maghafir, atau bersumpah tak mau lagi menggauli Maryah, maka sumpah itu sumpah tersalah. Jadi bila kita tersalah bersumpah, kita kena batal, kita kena kafarah. Bagaimana nak rungkai balik sumpah tadi? Iaitulah dengan kita bayar sumpah, bayar kafarah sumpah. Tengok ayat 2 ni. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kamu, wahai Nabi dan umatmu, untuk melepaskan diri dari sumpah kamu dengan membayar denda ataupun dia panggil kafarah. Kafarah. Apa dia kafarah? Tengok ni pelajar-pelajar. Qad bayyanallahu lakum tahlila jami'a aymanikum. Allah Ta'ala dah ajar kepada kita cara-cara nak membatalkan sumpah. Dengan cara kita bayar kafarah yang telah dihuraikan dalam surah Al-Maidah. Tanda ni pelajar. Dalam surah Al-Maidah ayat 89. Bila orang ni bersumpah, lepas tu dia menyesal. Silaplah aku tadi. Contohnya kita kata, dia nak marah bini dia. Dia sumpah, wallahi aku tak akan hantar mu pergi pasar malam. Marah tu. Tak, bini ajak pergi pasar malam, dia nak pergi masjid, dia bersumpah. Dia pun menyesal, ya Allah, takkanlah benda kecil macam ni nak diperbesar-besarkan sampai boleh bawa perceraian. Benda boleh jamak ya. Pergi masjid dulu, sudah sembahyang balik, ambil isteri, pergi pasar malam. Dia menyesal. Maka dia pun macam mana dia nak bayar kafarah? Tuan-tuan tanda dalam surah Al-Maidah ayat 89 Allah dah ajar kafaratul yamin. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah Taala tak ambil kesalahan dengan sumpah yang laru. Biasa orang Arab ni kalau bercakap dia suka bersumpah. La wallah, bala wallah. Mana dia bukan bersumpah pun, tapi penggunaan bahasa. Macam kita sinilah taubat lillah. Taubat wah gorek lah macam-macam benda. Itu karut lah, itu bukan sumpah tu. Itu bahasa orang Melayu.
Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tapi yang betul-betul kamu sumpah dengan nama Allah, bertegas sumpah, maka ini yang dikatakan sumpah dengan nama Allah. Baik, bila kamu menyesal, apa dia denda dia? Fakafaratuhu it'amu 10 masakin. Kafarah dia mu kena ambil makanan untuk 10 orang miskin. Kita pergi beli nasi mandi molek-molek, lah, nasi ayam, nasi apa 10 orang, pergi bagi 10 orang miskin, lepaslah sumpah. Au kiswatu, atau beli 10 helai baju, pergi bagi pada 10 orang miskin. Ataupun tahriru raqabah, merdeka seorang hamba kalau kita ada hamba. Faman lam yajid, tak ada duit, sumpah pandai duit tak ada, fasiyamu salasati ayyam, dia kena berpuasa 3 hari. Puasa niat dia bayar kafarah sumpah 3 hari. Maka Allah kata zalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Itulah bayaran denda sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Wahfazu aimanakum, tapi ingat, jaga sumpah kamu, jangan main-main. Bersumpah dengan nama Allah, main-main. Macam sebahagian daripada orang lah ni bersumpah depan penyokong-penyokong ni, bersumpah. Wallahi wabillahi sekian-sekian. Tapi dalam hati dia ada perancangan lain. Kita kata itu al-yaminil ghamus, sumpah palsu yang dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan main-main sumpah. Ya, orang ni sumpah betul-betul, bukan main-main, tapi dia lepas pada itu dia rasa bersalah, dia menyesal, dia nak batalkan sumpah dia. Maka itu ayat Quran 89. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inni wallahi insyaallah. Nabi kata, aku sendiri, wallahi demi Allah, insyaallah, la ahlifu ala yamin, aku tak bersumpah dengan mana-mana sumpah, fa'ara ghairaha khairan minha, tapi aku tengok tak buat sumpah tadi lebih baik, maka illa ataitu allazi huwa khairun wa tahallaltuha, aku akan batalkan sumpah tadi dengan bayar kafarah dan kita buat benda yang lebih baik. Tadi lah dia sumpah tak mau pergi ziarah adik-adik dia, ini putus hubungan, maka dia batalkan sumpah, dia pergi ziarah, bayar kafarah yamin. 3 pilihan yang telah diberi tadi, kita kata alhamdulillah. Baiklah, hadis ini rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Akhir ayat, wallahu maulakum, dan Allah lah pelindung yang mentadbirkan keadaan kamu. Ay wallahu waliyukum wa nasirukum ayyul minun. Allah Ta'ala adalah pembela kita, penjaga kita. Kita serahlah diri kita bulat-bulat kepada Allah. Jangan dia ikut nafsu, ikut syaitan. Jangan dia bersumpah dengan sumpah palsu. Dia panggil al-yaminil ghamus, sumpah yang menghumban tuan dia ke dalam neraka. Dia tahu satu benda yang dia tak nak buat, tapi dia bersumpah nak menunjukkan dia betul, maka ini sumpah palsu, sumpah yang cukup jahat, sumpah yang mengundang pelakunya ke dalam neraka. Sehingga ada ulama mengatakan sumpah ni tak boleh bayar kafarah, sebab bukan dengan kafarah dia nak membersihkan diri dia, sebab dia telah bermain-main dengan nama Allah, mempermain-mainkan kepercayaan orang, bermain-main dengan nama Tuhan. Allahu Akbar, dahsyat. Akhir ayat, wa huwal alimul hakim, dan Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Wallahu huwal balighul, Allah Ta'ala lah yang ilmu dia meliputi segala perkara. Allah Ta'ala tahu apa yang patut, yang maslahah hamba dia. Al-hakim fi khalqihi wa syar'ihi, yang bijaksana dalam penetapan hukum dan pentadbirannya. Tidak ada siapa yang boleh pertikaikan semua undang-undang Allah Azza wa Jalla. Syariat Allah Ta'ala semuanya berbentuk maslahah, berbentuk kebaikan kepada hamba dan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah kita setakat ini tafsir ayat. Jadi kita akan berpindah kepada al-fawaid. Ada faedah. Baik. Apa faedah yang kita dapat daripada ayat ini? Tulis. Faedah yang pertama, al-faidatul ula. Faedah yang pertama, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Tengok. Yang pertama, pelajar kena tanda
Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tak panggil Nabi seruan dengan nama dalam Quran, tak ada. Tidak ada Tuhan panggil ya Muhammad. La. Yang adanya ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Wahai Nabi, wahai Rasul. Apa berbeza dua ni? Tanda di pelajar. Kata di para ulama, wallahu ta'ala yukhatibu rasulahu. Allah Ta'ala panggil Rasul dia dengan sifat Nabi. Ya ayuhan Nabi dalam Quran. Macam ayat kita ni. Ayat surah At-Talaq. Ya ayuhan Nabi. Ada kalanya dia panggil dengan jawatan. Ya ayuhar Rasul. Wahai Rasul. Tulis ini. Fahinama ya'muruhu. Bila Allah Ta'ala nak suruh Nabi sampaikan apa-apa perkara yang Allah nak sampaikan pada umat dia, pada hamba dia. Ya ayyuhar rasulu baligh. Wahai Rasul, sampaikan. Maka Allah Ta'ala akan guna perkataan ya ayyuhar rasul. Wa amma fil ahkamil khassati, kalau hukum undang-undang khas macam isu talak, isu sumpah isteri di sini, fal ghalib, biasanya yunadi biwasfin nubuwah, Allah akan panggil ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kal ayati huna. Ini dia panggil lataifut tafsir, halus penggunaan ayat. Dalam ayat yang nak suruh nak sampai, Allah guna ya ayyuhar rasul. Dalam ayat yang bincang tentang khas, tentang peribadi keluarga ya ayyuhan nabi. Kita kata itulah Al-Quran. Para jemaah sekalian, Al-Quran ini sangat tinggi dia punya balaghah, sangat tinggi dia punya kedudukan, sehingga kan dua panggilan itu berbeza dari sudut wazifah, dari sudut penggunaan. Allahu Akbar. Faedah yang kedua, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrim ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan perkara yang Allah halalkan? Ayat ini, para jemaah sekalian, sebagai seorang mukmin jangan mudah menghalalkan benda yang haram, dan jangan juga mengharamkan benda yang halal dengan sumpah-sumpah kamu. Tak mau makan benda ni, dia bersumpah. Ana jumpa seorang makcik saya ni, dia ni nak jaga body, ceritalah sikit. Nak jaga body, nak diet. Dia kata aku boleh makan sekurang nasi, boleh makan, tapi bila makan nasi dengan budu, dengar ni orang tak pakai budu lagi. Dah try budu dah. Kena try. Bila makan nasi dengan budu tak boleh break. Payah nak stop. Tambah. Rupanya budu ni meletup dia punya. Dah. Akhirnya dia bersumpah, wallahi la akul budu. Dia bersumpah aku tak mau makan budu. Jadi adakah termasuk dalam mengharamkan benda halal atau limaslahati sihhati wa diet? Jadi dia kata aku bukan mengharamkan benda halal, tapi oleh kerana aku nak jaga body, tak mau lebih timbangan, terpaksa kena. Jadi kita mengatakan bahawa kita tak bolehlah, tak payahlah sumpah-sumpah sampai mereka begitu. Kalau tak mau makan budu, tak usah makan. Sudah, senang ya. Ambo orang Kelantan pun jangan makan budu. Orang pelik dia tu, ustaz orang Kelantan tak makan budu, kata dok. Sebab waktu saya budak-budak dulu, kita pergi melawat kilang budu, masa tu tengok masa tu kilang bukan macam lah ni. Lepas tu fobia siapa lah ni tak makan budu ambo. Tapi kalau orang tak ada nasi kabu, taklah tanya ada budu ke tak makan. Tapi orang panggil, kalau kata nak cicah-cicah tu, dak itu saya punya mazhab ya. Orang lain nak makan-makanlah. Baiklah. Maka dalam ayat ini Allah larang kita daripada mengharamkan benda yang halal ataupun menghalalkan benda yang haram dengan sumpah-sumpah, tak payah. Tak mau makan sudah. Maka ini lebih-lebih lagi, kalaulah menghalalkan benda haram atau mengharam benda halal semata-mata nak mencari keredaan manusia. Jadi nak suruh bini reda, kita pun bersumpah, wallahi aku tak mau gitu. Kalau benda tu tak ada kebaikan untuk agama, tak payahlah. Isteri layan dia, kita kena layan isteri. Tapi kalau dah melampau sangat, tak boleh layan sampai mereka menghalalkan benda haram, mengharamkan benda halal, maka itu dia panggil satu perkara yang tidak patut dibuat. Baik, yang ketiga,
Yang ketiga, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallah. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan perkara yang Allah halalkan? Ulama kata ustudilla bihi ala anna syai' idza hurrima. Ayat ini ulama fiqh kata siapa yang mengharamkan benda dengan tujuannya nak menyekat benda tu dia tak mau buat, sara bimanzilatil yamin, maka dia jadi macam sumpah. Kalau dia tak sumpah sekalipun, dia kata aku tak mau makan lagi benda ni, jadi macam sumpah, macam dia sumpah. Jadi ayat ini sebagaimana telah kita bincang tadi, tahrimun Nabi kita tak mau lagi ambil Maryah sebagai menggunakannya sebagai hamba yang dibenarkan, ataupun tak mau minum madu. Maka siapa dia mengharamkan benda yang halal, tak haram. Siapa dia benda mengharamkan benda halal, tak jadi haram. Tapi macam mana dia nak selesaikan tadi sumpah dia? Maka talzamuhu kafaratu yamin, dia kena bayar sumpah fidyah yamin, sumpah, selesailah benda tu. Macam kita adalah dah, wallahi aku tak mau makan durian, takut naik darah contohnya. Tiba-tiba rasa sedap pula dah, pergi bayar sumpah 10, bagi beli nasi 10 orang miskin, pergi bagar makan durian, tak ada masalah. Benda tu tidak haram pun untuk awak, tapi awak mengharamkan sebab cari pasal. Yang keempat, tabtaghi mardat azwaj. Allah kata, ya Rasulullah, ya Nabi, kerana nak mencari keredaan, nak mencari kesenangan isteri-isterimu, maka kamu tak mau buat benda yang halal tadi. Uzrul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu. Ini keuzuran Allah Taala beri kepada Nabi, dia buat kerana nak kebaikan. Dia nak harmoni ke rumah tangga dia. Dia tak mau bising-bising. Maka Nabi kata tak apalah, kalau macam tu aku tak minum madu lah, senang. Tapi sebenarnya tak perlulah kita sampai perekat mengharamkan benda yang halal dengan sebab apa? Kerana seorang wanita, seorang perempuan itu berunding dia baik-baik, tapi ada wanita ni kalau dia kerah lebih pada batu. Lebih-lebih lagi dalam masalah apa? Masalah isteri suami kahwin lain. Tu kita tak mau campur sebab kes tu kes berat. Jadi biasa wanita ni hak tak boleh terima lah. Sebab itulah bagi saya, kalau nak kahwin lain, bicara dengan isteri, berunding betul-betul. Kahwin lari ni tak boleh. Dulu lama dah, wartawan mari tanya, dia kata, Ustaz, ni ramai orang kahwin lari, pergi ke jirai sebelah ke apa benda. Saya keluar satu kenyataan, kita mengatakan siapa yang kahwin sembunyi-sembunyi, orang ini tidak layak berpoligami sebab dia penakut. Marah kawan-kawan. Dia kata awak tak nak poligami, duduk diam-diam lah, komen-komen lah khabar pula. Kita kata bukan, saya kesian kepada wanita itu. Banyak kes dah kita jumpa, dia kahwin senyap-senyap, lepas tu bila suami isteri yang pertama tahu, dia cerai kawan tu. Kawan tu tak tahu nak gimana. Surat nikah tak ada, surat cerai pun tak ada. Dia sudah jadi janda. Kalau hak janda dah, mak janda dah, janda 2 kali. Kalau anak dara lagi, janda pula yang kedua. Maklumat tak ada, keterangan tak ada. Banyak kes-kes yang berlaku macam ni. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Kita ambil yang kelima. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah Ta'ala tetapkan kamu mesti bayar kafarah sumpah kalau seorang itu bersumpah. Jadi kenapa Allah kata faradallah, abbara bil fardi, Allah Ta'ala fardukan ke atas kamu, batalkan, rungkaikan balik sumpah kamu tadi, supaya Allah Ta'ala nak beri kelonggaran kepada orang yang tersalah cakap. Tadi dia semangat sangat bersumpah dia, lepas tu menyesal, pintu untuk menyesal ada, tarik balik sumpah, pergi batal perjanjian. Tapi kena ingat, sumpah ini sumpah yang betul-betul. Sumpah main-main, sumpah kelentong, sumpah nak mengelabui mata orang, itu dia panggil yaminul ghamus. Ia ni tak ada kafarah, sebagian ulama kata, sebab kafarah dia lebih dahsyat untuk dibayar kerana perbuatan dia mempermain-mainkan nama Allah, mempermain-mainkan orang yang percaya kepada dia dengan sumpah-sumpah palsu. Maka jadilah dia makhluk sesumpah yang akhirnya tidak ada lagi kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla, dan manusia juga tidak akan percaya kepada makhluk sesumpah seperti ini. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 3, 4 dan 5 dalam siri akan datang.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.